Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bis Malaysia petang ini anda bersama saya, Faiz Syairah Nizam. Saudara, Sabah baru-baru ini telah menunjukkan pencapaian yang menggalakkan dalam menarik pelaburan khususnya sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pada suku pertama tahun 2025 sahaja, negeri ini berjaya merekodkan pelaburan bernilai hampir 10.9 bilion ringgit sekaligus menempatkan Sabah sebagai antara negeri teratas dalam senarai penerimaan pelaburan negara. Sektor pembuatan, minyak dan gas, pelancongan ekonomi biru serta tenaga boleh diperbaharui menjadi nadi utama yang mendorong keyakinan pelabur. Lebih menarik, Sabah juga melaksanakan dasar baharu seperti Climate Change and Carbon Governance Enactment 2025 yang menjadikan negeri ini bukan sekadar penerima pelaburan tetapi juga peneraju dalam aspek kelestarian dan pasaran karbon. Peluang pelaburan dan potensi ekonomi Sabah, semua ini akan kami bincangkan bersama panel di studio seketika nanti. Sebelum itu, kita ke perkembangan ekonomi semasa negara. Statistik perdagangan perkhidmatan antarabangsa perlu disesuaikan dengan pendigitalan, model perniagaan baharu dan perubahan aliran pelaburan. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, untuk itu, sistem statistik ASEAN perlu kekal relevan dan diyakini. Ini bagi menyokong keputusan berasaskan bukti serta pertumbuhan serantau yang mampan. Dalam satu kenyataan, beliau menyifatkan mesyuarat ke-12 kumpulan kerja mengenai statistik perdagangan perkhidmatan antarabangsa sebagai platform penting bagi ASEAN untuk mengukuhkan kerjasama selain meningkatkan kebolehbandingan serta memperbaiki kualiti dan ketepatan masa statistik perdagangan perkhidmatan sejajar piawaian antarabangsa. Menurutnya, Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025 bersedia untuk terus menyokong usaha bersepadu bagi memastikan statistik perdagangan perkhidmatan di seluruh rantau kekal inovatif, terangkum dan berdaya tahan. Beralih ke perkembangan pasaran, Bursa Malaysia dibuka dengan mencatat peningkatan kecil hari ini sekaligus meneruskan aliran kenaikan bagi sesi ketiga berturut-turut dan menjejaki Wall Street yang dipacu oleh harapan Rizal Persekutuan Fed Amerika Syarikat akan menurunkan kadar faedah. Perkembangan itu berlaku ketika pelabur sebaliknya menunggu pengumuman data inflasi utama yang akan diumumkan hari ini dan esok. Ringgit pula memulakan urus niaga hari ini dengan mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat didorong oleh laporan data pekerjaan negara maju yang lemah dan berpotensi menyaksikan penurunan kadar faedah utamanya dan ringgit diunjurkan mengukuh kepada 4.08 berbanding dolar Amerika Syarikat menjelang akhir tahun ini disokong oleh kestabilan makroekonomi Malaysia. Saudara, ini waktunya untuk kita tinjau pergerakan ringgit dan harga komoditi diikuti senarai harga barangan. Firdausi Sufian, the Chief Executive Officer of Invest Sabah Berhad. Invest Sabah Berhad main task is to promote our investment, facilitate investment, coordinate investment, and more importantly that we work closely with various agencies to make sure that Sabah is an attractive investment hub and also building up a favorable investment climate for the
Sabah, negeri di bawah bayu, bukan sahaja terkenal dengan keindahan alam semula jadinya, tetapi juga semakin menyerlah sebagai destinasi pelaburan yang strategik dengan kedudukan geografi yang unik, kekayaan sumber asli serta dasar kerajaan negeri yang mesra pelabur. Sabah kini berada di landasan yang tepat untuk menjadi hub pelaburan serantau. Petang ini kita akan meneliti lebih dekat apakah sektor utama yang berpotensi, bagaimana pelaburan ini memberi impak kepada rakyat khususnya, serta bagaimana negeri ini mempersiapkan diri untuk cabaran global. Tajuk hari ini, peluang pelaburan dan potensi ekonomi Sabah. Kita bersama Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sabah, Dr. Firdausi Sufian. Doktor, terima kasih menerima jemputan kami di BIS Malaysia. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, Alhamdulillah, dan terima kasih kerana menjemput saya. Ya. Doktor, bila kita cakap pasal Sabah, perkara yang kita ingat berkaitan dengan pelancongan, makanan dan sebagainya. Tapi satu perkara yang mungkin rakyat lupa untuk kita tanyakan kepada Doktor, bagaimana momentum pelaburan di Sabah? Bagaimana ia diluluskan atau diterima dan bagaimana ia diraih melalui Invest Sabah, Doktor? Ya, kalau kita lihat ya, pada awal tadi pun Puan Faiz sudah mengatakan bahawa suku pertama 2025 itu Sabah berada di tangga ketiga dan seterusnya menjadi destinasi utama untuk pelaburan. Jadi kalau kita lihat untuk dalam masa 5 tahun ini ya Puan, kalau kita lihat Sabah telah menerima lebih daripada 50 lebih bilion approved investment yang telah diluluskan di bawah MIDA. Ya, jadi ini menunjukkan Sabah ini mempunyai momentum walaupun dengan keadaan global yang tidak menentu, right? Dan juga kalau kita lihat Malaysia kalau kita lihat sebanyak 384 bilion pelaburan telah diluluskan, sudah tentu kejayaan Malaysia itu tidak dapat dicapai tanpa sumbangan negeri-negeri, terutamanya negeri Sabah. Salah satu perkara yang kita nak letak di sini, kita difahamkan juga sumbangan Sabah kepada KDNK negara. 5%, dan kita jangkakan ia akan meningkat. Apa mungkin sektor utama yang memberi sumbangan besar kepada ekonomi Sabah dan juga ekonomi Malaysia secara khususnya, Doktor? Ya, kalau kita lihat Sabah kalau kita lihat data pada 20 tahun ya, memang Sabah sentiasa menjadi penyumbang utama kepada KDNK negara. Itu sudah tentu, itu yang kita panggil economic powerhouse. Sebab ini disebabkan seperti mana yang dinyatakan tadi, sumber asli yang begitu banyak. Kelapa sawit Sabah merupakan pengeluar yang terbesar dan Sabah memegang 10% share global. Ya, jadi bukan itu sahaja, sebab kelapa sawit yang begitu banyak, maksudnya biomass pun banyak juga. 25 million tan berada di Sabah, itu 1/3 seluruh Malaysia. Jadi selain daripada itu ialah bukan saja pelancongan ya, kita ada minyak dan gas juga, ini juga penyumbang. Ini yang menyebabkan, ini yang menunjukkan Sabah itu sebagai jago lah dalam Malaysia itu sebagai penyumbang utama, disebabkan dengan sumber-sumber yang begitu banyak. Bukan hanya 5 tahun ni, kalau kita lihat data pada 10 tahun memang sentiasa tinggi daripada sumbangan itu. Dan apabila kita lihat pelaburan pula baru-baru ini, walaupun dengan keadaan global ekonomi yang tidak begitu menentu, tapi Sabah, Malaysia dan juga Sabah memang sentiasa menjadi tempat destinasi untuk melabur. Jadi sebenarnya kami di Invest Sabah ini kami nampak, sebab kami yang sebenarnya agensi ini yang buat koordinasi dan juga membuat penyelarasan pelaburan sebenarnya. Jadi kita nampak bagaimana momentum itu, dan pada masa yang sama juga whole of government approach yang dinyatakan oleh Tengku Zafrul itu memang kita nampak di peringkat pusat dan juga kerajaan negeri memang berusaha untuk memastikan pelaburan itu dapat diselaras dengan pantas. Oleh itu yang kita menjadi top 3 untuk suku pertama 2023 itu, dan juga kita wujudkan investment task force berada di kerajaan negeri, sebab setiap negeri ini mempunyai undang-undang tersendiri, mempunyai bidang kuasa yang tersendiri. Jadi dengan adanya task force ini di bawah Kementerian MIDE atau Ministry of Industrial Development and Entrepreneur tu, jadi dia mempercepatkan
proses pelaburan itu. Di peringkat kerajaan pusat pula kita ada National Investment Committee. Kalau kerajaan negeri, kalau di Sabah ni kita ada Investment Task Force itu. Adakah ini termasuk dengan bagaimana ialah kalau kita tahu di peringkat pusat kita mempromosikan industri halal bagi setiap produk kita. Bagaimana di Sabah? Bagaimana koordinasi untuk mempromosikan industri halal, produk-produk halal yang mungkin dipromosikan dalam Invest Sabah? Bagaimana, Doktor? Ya, sama. Dia selalu kita akan tekankan the whole government approach. Di mana disebabkan kita ada peringkat pusat dan juga peringkat negeri. Ya, kerajaan persekutuan mempunyai bidang kuasa tersendiri, kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa yang tersendiri. Jadi asas di sini untuk mempercepatkan itu ataupun permudahkan adalah koordinasi. Kalau kita tengok RMK 13 dinyatakan dengan jelas bahawa bagaimana untuk menyelaraskan pelaburan itu adalah tata kelola yang kena diperhalusi. Jadi itu yang kalau kita lihat, tapi sudah berlaku pun kalau kita lihat sekarang ya. Tapi untuk memantapkan lagi dan mempercepatkan lagi proses itu, sebab apabila keadaan global yang tidak menentu ya, antara comparative advantage yang kita boleh tonjolkan adalah bagaimana kita mengurus pelaburan. Bukan setakat sahaja infrastruktur. Sudah tentu infrastruktur itu memang penting. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat pelabur ini, dia juga melihat bagaimana kita menyelaras pelaburan. Adakah kita efisien, adakah kita friendly, kan? Kalau setakat hanya infrastruktur, memang betul infrastruktur itu penting, tapi bagaimana kita mewujudkan orang bilang favorable investment climate itu amat penting juga. Betul. Jadi itu yang kadang-kala kita kena lihat beyond infrastruktur ataupun ekosistem yang orang bilang nilai tambah itu amat penting. Okey, tadi doktor dah cakap berkaitan dengan good governance. Satu soalan yang saya kira selain daripada good governance itu, apa mungkin faktor yang menjadi pemacu kepada kejayaan pelaburan negeri Sabah, Doktor? Jadi kalau kita lihat governance ya, ini saya rasa kita kena tekankan lagi sebab tata kelola untuk pelaburan kita memang memerlukan koordinasi antara persekutuan dan juga kerajaan negeri. Ini memang asas ya, asas dia untuk kita mempercepatkan. Mempercepatkan bukan saya mempercepatkan tapi juga memudahkan. Saya rasa aspek yang ditekankan dalam bajet 2025 dan juga RMK 13, RMK 12 pun banyak ditekankan tentang the whole government approach. Jadi saya rasa ini yang sebenarnya penting sebab kalau pelaburan yang datang itu berada di mana? Berada di negeri-negeri lain. Contohnya di Kedah dia ada green lane, dia boleh percepatkan. Di Sabah, Sarawak kita punya konsep tersendiri. Contohnya macam di Sabah ada investment task force. Jadi ini adalah aspek di mana ditubuhkan investment task force itu bekerjasama dengan kerajaan persekutuan, MIDA dan MITI, dan kita percepatkan proses itu. Itu sebenarnya asas. Ialah kita memang akui infrastruktur masih juga penting. Tapi kadang-kadang kita kena tanya juga, kenapa Microsoft, kalaulah infrastruktur itu adalah asas utama ya, kenapa Microsoft, Google dan Amazon kan dia memilih Malaysia sebagai tempat destinasi pelaburan bukan Singapura? Kadang-kadang kita kena tanya tu ya. Kadang-kadang sebab seperti yang saya katakan, dia ada benda aspek yang kita kena lihat lebih daripada itu. Bagaimana kita menyelaras dan juga market access. Sebab Sabah ini seperti yang kita tadi Puan cakap tadi itu, secara geografinya kita ni amat strategik. Dan kita ni berada di Borneo. Dan di Borneo ini KDNK dia adalah 129 bilion dolar. Kalau kita convert dekat 400 bilion, itu sama dengan income negeri Malaysia. Alright. Dan Borneo ini adalah akses kepada ASEAN. ASEAN merupakan dan akan menjadi ekonomi blok yang terbesar keempat di dunia. Jadi maksudnya Sabah dan Sarawak, dan ada lagi satu ini perpindahan Kalimantan itu. Capital City ke Kalimantan itu sudah tentu banyak
aktiviti ekonomi yang akan berlaku di Borneo ini. Dan Borneo ini berada di ASEAN, dan ASEAN seperti saya katakan tadi ekonomi keempat terbesar di dunia, dan ASEAN ini amat dekat dengan Southeast Asia. Southeast Asia ini adalah memegang 30% maritime economy, right? Jadi amat strategik. Jadi di sinilah kadang-kadang kita kena menggunakan kita punya keunggulan comparative advantage itu untuk mempromosikan negeri ini. Okey, kita ada lebih kalau kita nak faham dari segi peranan yang dimainkan, macam tadi doktor jelaskan, ia berkaitan ada task force yang akan menggerakkan koordinasi di antara pusat dan juga kerajaan negeri untuk mengkoordinasi juga potensi-potensi pelaburan akan datang melalui task force dan melalui Invest Sabah. Banyak yang perlu kita kupaskan doktor, tapi kita rehat dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam BIS Malaysia. Dalam pekerjaan ni tidak ada yang mudah lah. Anak-anak murid ini kita memang ada perangai banyak-banyak. So kita kena pandai handle. Yang menangis kita pujuk. Kalau yang garang kita garang. Saya ada tanggungjawab yang besar untuk melahirkan modal insan supaya mereka menjadi insan yang berguna. Saya sayang dia macam cucu-cucu saya sendiri. Saya kerja dah lebih kurang 10 tahun ke atas. Saya boleh bertahan di sini sebab saya anggap dia semua ni anak-anak saya, cucu saya. Jalan baik-baik, jalan baik-baik. Dia orang memang sangat rapat dengan saya lah. Saya akan pastikan mereka semua selamat sampai ke rumah. Itu kan tanggungjawab saya. Saya sentiasa menerapkan nilai perpaduan, nilai kasih sayang di sekolah. Inilah kawan-kawan saya. Kerana satu hari nanti mereka lah yang akan menentukan hala tuju negara. Tak kira lah apa saja mereka lakukan pada masa mendatang. Soalan cikgu, siapa tahu masuk muhibah? Norman Muhammadi, itu masuk cikgu tak? Inilah Kopi Ekonomi. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM dan juga di TV1. Anda juga boleh terus ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook dan YouTube BIS Malaysia. Masih dengan topik peluang pelaburan dan potensi ekonomi Sabah Maju Jaya. Kita masih bersama Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sabah, Dr. Firdausi Sufian. Doktor, tadi saya ada menggantung berkenaan dengan peranan. Macam tadi pada awal, Doktor acap kali menjelaskan ada task force yang dipilih untuk memastikan perjalanan pelaburan Sabah itu dalam keadaan yang sangat lancar. Melalui Invest Sabah dan melalui task force itu, apa mungkin peranan lain untuk memastikan bagaimana potensi-potensi pelaburan dikesan untuk waktu-waktu akan datang, untuk tahun-tahun akan datang, Doktor? Alright. So seperti yang kita maklum ya, selama 5 tahun ini kita nampak lebih daripada 50 bilion pelaburan yang telah diluluskan di Sabah ini. Jadi tahun ini suku pertama kita menjadi preferred investment destination, alright. Dan bila kita lihat ya, fungsi Invest Sabah ni
memang amat penting untuk menyelaras sebagai one stop center untuk memastikan menyelaras semua pelaburan di negeri ini dan juga termasuk termasuk FDI ataupun DDI ya. So ini Invest Sabah mainkan peranan yang amat penting. Jadi bila kita lihat Invest Sabah ini mempunyai satu misi dan juga visi. Yang pertama, kita harus memastikan Sabah sebagai investment destination yang kompetitif. Yang kedua, berada dalam rantaian pengeluaran antarabangsa yang terus kukuh. Ketiga, kita mesti haruslah digitally innovative. Dan seterusnya sudah tentu kemampanan sustainable. Jadi bila kita menyelaras pelaburan ini, kita mempunyai satu misi, iaitu memastikan negeri ini dipacu oleh sektor swasta. Dan yang paling penting, mewujudkan pekerjaan serta nilai tambah dalam sektor ekonomi. Sebab kalau tidak, dia same old, kita tidak mahu. Kerajaan negeri memahami, yes, kita mempunyai kelapa sawit seperti mana yang saya katakan tadi, begitu besar sumbangan Sabah, kelapa sawit, minyak dan juga sumber asli yang ada. Tapi dengan adanya plan Sabah Maju Jaya itu, jadi dia sebenarnya selari dengan yang dikatakan sebagai menaikkan lantai dan juga menaikkan ceiling yang ditekankan oleh Perdana Menteri dalam RMK 13 dan juga kerangka madani. Meningkatkan taraf hidup rakyat. Betul, meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi strategi pelaburan ini di mana kami lihat mana-mana menyelaras pelaburan ini, kita memastikan bahawa dia adalah bersifat nilai tambah. Right? Sebab tanpa nilai tambah, kalau masih juga nilai yang biasa, hanya untuk orang bilang extractive resources, hanya menggunakan buruh yang biasa sahaja tanpa kemahiran separa mahir atau ke atas, maksudnya gaji itu sama aja. Alright? Jadi bila kita lihatnya dalam plan Sabah Maju Jaya itu, kita ingin membuat transformasi struktur. Jadi di sinilah di mana kita tekankan hiliran sektor pembuatan. Pada 2023, Sabah mencatat 4.4% pertumbuhan sektor pembuatan. Dan ini selari dengan aspirasi kerangka madani dan juga Sabah Maju Jaya. Sebab kami kerajaan negeri dan juga Invest Sabah ini memang ingin memastikan bahawa kita mewujudkan pekerjaan dan juga meningkatkan nilai tambah itu. Moving up the value chain lah. Kalau Perdana Menteri selalu cakap menaikkan ceiling ya. Right? Jadi sebab kalau tidak menaikkan ceiling, ekonomi aktiviti ini hanya yang berasaskan biasa sahaja. Di sini juga kalau kita tengok, dia sama saja. Sebab kalau nilai tambah yang tinggi memerlukan kemahiran yang tinggi. Kemahiran yang tinggi, gajinya tidak boleh biasa-biasa. Betul. Taraf hidup akan jadi lebih tinggi. Taraf hidup akan lebih tinggi. Untuk meningkatkan produktiviti negara, kita perlu banyak pekerja yang mahir. Kita banyak graduan sebenarnya. Kalau di Sabah itu lebih daripada 10,000 setiap tahun dikeluarkan yang daripada diploma dan ke atas. Jadi kalau kita lihat, untuk mewujudkan ekonomi yang lebih kompetitif, itu yang kita memerlukan apa yang dikatakan sebagai high value, high growth. Yang ini sudah tentu akan ditekankan lagi dalam bajet 2026 ini. Right? So sama juga dengan RMK 13 dan juga bajet 2025 itu memang dinyatakan HVHG. Jadi kerajaan Sabah ni bila kita menyelaras, sebab Invest Sabah ni bukan hanya menyelaras, kami juga membuat promosi dan advocate dasar kerajaan. So antaranya contohlah satu lagi, blue economy. Right? So bila kita cerita pasal ekonomi biru ini, Sabah merupakan negeri yang pertama sebenarnya spearhead lah blue economy ini, dan telah dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-13. Right? Dan nanti yang akan bulan depan nanti tahun lalu
Dia dilancarkan oleh Perdana Menteri di Sabah. Invest Sabah dan juga Sekretariat Sabah Maju Jaya itu memang bekerjasamalah untuk memastikan program dan juga kerangka blue economy itu memang jelas ya. Jadi pada bulan depan pun kita ada beberapa program yang akan datang berkaitan dengan blue economy. Jadi so bila kita membuat promosi, dia harus selaras dengan transformasi struktur ekonomi Sabah itu. Right? Sebab dia tidak boleh same old. Kalau sama juga minyak, kelapa sawit, kita sama juga cerita pasal crude oil dan juga petroleum. Ya memang banyak. Itu memang kita menyumbang amat besar. Itu memang kita katakan sebagai low hanging fruit. Tapi bagaimana kita menggunakan sumber ini untuk mentransform ekonomi, itu yang paling penting. Okey, saya kira bila doktor jelaskan kita tidak boleh kekal di tapak yang lama. Kita perlu sentiasa memperbaharui dan mempromosikan apa yang ada ketika ini. Saya lihat di mata doktor ada mungkin jangkaan cabaran yang akan dihadapi. Mungkin yang boleh dikenal pasti dalam Invest Sabah, apa mungkin cabaran akan datang, apa mungkin solusi yang difikirkan dalam Invest Sabah, doktor? Sebenarnya cabaran tu banyak, tapi tidak apa dengan masa yang terhad ini. Kalau kita lihat cabaran tu memang sudah tentu kalau di Sabah ini memang saya kena akui memang infrastruktur masih lagi dalam keadaan yang perlu diperbaharui. Banyak lagi ruang yang perlu boleh dikatakan untuk dikembangkan dan juga ditambah yang perlu memang at the dire stage sekarang ini. Jadi tapi kalau kita lihatnya dalam prinsip pembangunan ekonomi itu dia growth precedes development. Pertumbuhan dahulu sebelum pembangunan. Apa maksud dia di sini? Maksudnya kita perlu ada duit dahulu, alright? Tapi dengan pelaburan-pelaburan yang ada kalau kita lihat dalam masa 5 tahun ini ada 2 milestone yang penting. Dengan adanya pelaburan yang begitu banyak, pertama pendapatan negeri Sabah itu meningkat daripada 4 bilion pada 2020 4.7 gitu. Sekarang ini sudah capai dekat 7 bilion, right? Dan 8 InsyaAllah tahun ini. Jadi kita nampak dengan pelaburan-pelaburan yang ada, so maksudnya ada pelaburan, jadi kita bolehlah tax, betul ke tidak? Right? Yang kedua, rizab kerajaan negeri pun sudah meningkat. Right? Daripada 3 bilion 2020 sekarang sudah dekat 6.57 bilion. Lebih 2 kali ganda. Ya, lebih daripada 2 kali ganda. So bermaksudnya dalam kestabilan yang kita ada ini, jadi kita nampak pertumbuhan itu berlaku. So bila pertumbuhan itu berlaku, di sinilah kerajaan menggunakan duit-duit yang ada ini, pendapatan ini untuk membangunkan infrastruktur. So disalurkan kepada... Yes. Tapi itu tidak cukup sebenarnya, sebab kalau kita lihat pembangunan itu dari segi keseluruhan Malaysia itu memang kita memerlukan banyak lagi bantuan daripada kerajaan persekutuan, right? Tapi itu bukan satu bantuan, tetapi itu adalah hak kepada semua negeri lah. Dan kita mengharapkan juga dengan kesinambungan ini dapat membawa satu momentum yang baik untuk Sabah. Kerana Sabah membawa satu nama, Sabah Maju Jaya. Kerana kita faham Sabah kini bukan sahaja menjadi destinasi pelaburan, tetapi juga sebagai model pembangunan seimbang antara ekonomi, sosial dan kelestarian alam seperti yang dijelaskan doktor. Itu waktu kita ada, Dr. Firdausi Sufian. Terima kasih dengan jemputan ke studio ini dapat memberi satu ruang perbincangan yang sangat menarik untuk kita bicarakan bagaimana Invest Sabah memberi kesan momentum yang baik kepada negara Malaysia. Saudara, untuk itu Bis Malaysia berakhir di sini. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum. Malaysia Madani, rakyat disantuni.